Assalamualaikum semua. Kembali kami Shampoo Studio. Saya Nas. Bersama saya Rex. Assalamualaikum Rex. Waalaikumsalam. Aku tengah Ada seorang tengah lagi mood pada mood Syafiza. mood girang ni sebab Assalamualaikum. dapat balik kampung. Waalaikumsalam Syah. Ah, Hmm. okay, itulah. Hari ni kita nak sembang sikit pasal berita terkini kita dapat daripada Perdana Menteri kesayangan kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah diumumkan pada pukul 3 petang tadi, di mana kita boleh travel balik ke kampung, cross negeri, tapi dalam Malaysia, kita tak boleh keluar Malaysia, so jangan happy sangat. Tapi itulah, aku rasa ni berita gembira bagi mereka yang dah lama tak balik kampung jenguk ibu bapa selama 3 bulan kan. So boleh terubatlah rindu dengan apa tu, news daripada Perdana Menteri kita. Okey, rasa kita just go round table. Apa pandangan setiap ahli panel kita hari ni? Daripada sembang. Okey, Assalamualaikum semua kepada subscriber kita. Jangan lupa klik uh, notification dengan subscribe kita orang punya page. Okey. Alhamdulillah selepas pengumuman sebentar tadi, aku secara jujurnya memang dah terbayang-bayangkan pintu gerbang nak balik Kedah setelah sekian lama tak balik menjenguk menziarah keluarga, ibu apa ni tok aku semua yang ada dekat kat kampung. Alhamdulillah kesempatan ni aku akan actually dah apply leave lah. On the spot terus Oh, apply leave. laju. Ha. Tapi nak tanya, hang masa sebelum PKP start tu hang dah berapa lama tak balik? Okey, sebelum PKP yang pertama aku sempat balik beberapa hari sebelum tu lah sebab Oh, ada alhamdulillah. ada perjumpaan dengan keluarga masa tu lah, ada hal sikit. Jadi alhamdulillah lah sempat balik, terubatlah juga rindu. Tapi itu bulan 3 tau. Sekarang ni dah bulan 6, 7 hari bulan Eh, 6 lah. Dan Pejam aku jalik dah 3 bulan ha Sedang kita duduk kat rumah ni macam zombie kan. ha Tapi alhamdulillah survive. So ni memang berita yang boleh mengubat rindu kita lah dekat hmm. orang tua kita. Cuba bayangkan okey, pertama sekali 3 bulan tak balik, lepas tu hari raya aku beraya dengan isteri dan anak dalam rumah. Tak pernah terfikir dalam sejarah hidup aku beraya dengan family yang kecil ni dalam rumah, tak pergi ke mana-mana sebab kita nak avoid apa ni social distancing. Lepas tu kita nak elak daripada kluster-kluster Aidilfitri yang takutlah benda ni na'udzubillah kan kita tak simpang. Jadi memang benda yang sejarah dalam hidup aku lah, dan mungkin ada hikmah di sebalik semua yang berlaku. Dan mungkin selepas ni, lepas COVID-19 ni dah terhapus, diharap kita mengambil benda ni sebagai pengajaran lah. Macam kalau ada kelapangan, why not balik je ziarah keluarga, Betul. adik-beradik kita semua. Sebab kita tak tahu benda-benda yang kita tak terbayangkan, ibarat macam darurat yang berlaku dalam zaman dunia moden ni lah. Jadi berbalik pada saranan kerajaan kita yang dah bagi interstate apa semua ni, dah menggalakkan pelancongan tempatan ni. Secara jujurnya aku memang bersyukur dan memang mengharap benda ni berlaku. Sebab bukan apa, sebab kita risau juga dengan COVID-19. At the same time kita risau pada ekonomi global, ekonomi dalam negara kita. Penjual-penjual goreng pisang ke apa semua yang berniaga, yang memerlukan dia aktiviti mobile ataupun fizikal, kena keluar ke rentas negeri ke apa, kita tak tahu, yang mencari rezeki ke arah tu kan. Jadi terbukanya ni, insyaAllah pintu rezeki akan kembali terbuka kepada semua. Dan mudah-mudahan uh, kita apply semua SOP yang KKM suruh pakai mask apa semua tu, tapi at the same time kita boleh meneruskan kehidupan seperti biasa. Sebab kalau kita still nak duduk dalam rumah, takut itu bukannya the right action yang kita patut ambil. Sekarang ni kita patut meneruskan kehidupan seperti biasa, dan vaksin kita adalah mask tu sendiri, dan juga sanitizer, hand sanitizer, rajin mandi, basuh baju apa semua tu lah. Itulah cara untuk kita vaksinkan diri kita daripada benda-benda yang tak patut berlaku. Itu pandangan aku Tapi lah. betul-betul aku rasa 3 bulan ni mengajar kita banyak benda lah. Selain daripada kita jaga kebersihan diri, social distancing, new norm kan. Hmm. So kita pun macam kita muhasabah diri juga. Contohnya, mungkin aku alhamdulillah aku tak ada terkesan dari segi macam contohnya kehilangan pekerjaan kan. Sebab tapi kawan-kawan sekeliling kita ada ramai
Ada yang kena unpaid leave, ada yang kena cut gaji separuh, ada Betul. yang memang terus kena buang kan. So kawan-kawan kita banyak ni. So dalam masa sama kita pun even kita tak kenal orang tu, kita cuba macam share kan, kau ada kerja kosong tak? So kita faham tau. So sekarang ni macam Hang cakap tadi, aku agree dengan harapan selepas boleh interstate ni dan orang boleh bergerak lebih bergerak lebih longgar sikit dia punya rules. Tapi kita harap kita masih kekalkan social distancing dengan kebersihan kan. So jangan terlalu leka dan happy sangat kan. So bagus, aku rasa apa yang kita dah achieve sekarang ni, alhamdulillah, kita patut bangga siapa-siapa yang telah melalui ini kan. So macam a big achievement lah untuk kita. So macam tahun raya 2020 ni agak aku rasa akan bermakna bagi semua bukan Malaysia je, satu dunia. Betul. Pandemik yang memang beri kesan dan impact pada setiap individu lah. Terutama sekali aku rasa umat Islam yang menyambut Ramadan dengan Syawal dengan new normal ni, diharap kita muhasabah diri lah. Banyak-banyakkan ni lah, beramal. So kita pass mic pada Syafizal lah. Syafizal, apa pandangan anda dengan Kita belum buat makluman, kita belum on the run sebab kita baru 6 minit lebih okay. Mungkin Syaf pun dah nampak macam vokalis drama band lah sekarang ni. Kita Apple Apple Rosa. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucap terima kasih dan saya harap you all boleh subscribe channel Shampoy Studio. Okay. Klik tekan butang subscribe. Okey, kita dah tengok tadi pukul 3 petang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dah bagi kita PKPP Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. So pertama saya rasa bersyukurlah akhirnya boleh merentas negeri. So kat sini cuma saya rasa pihak government kena perinci lagi. Mungkin sekarang saya nampak macam ni personal punya saya pandangan peribadi. Sekarang ni nampak macam dia allow je lah semua untuk boleh merentas negeri kan. Tapi saya lebih berminat kalau dia kena kontrol sikit lah. Macam mungkin tak instead of semua balik kampung selambat yang tu lagi ada risiko tinggi, better dia kontrol lah. Mungkin sehari dia boleh kontrol dalam mungkin 10,000, 100,000 yang mereka mungkin kena apply lah macam tu. Aku rasa lah, itu pandangan aku lah. Cuma aku tak tahu pandangan korang macam ni. Cuma benda tu bila ada kontrol, bila ada tracking benda tu, so senang bila in case contoh tiba-tiba si Polan ni balik kampung, tiba-tiba dia dah membawa contoh, dia tak sedar dia pun dia carrier kepada COVID ke apa. So bila ada kontrol macam tu, government senang nak buat kerja tau. Itu pandangan aku lah. Cuma bila dia lepaskan macam tu, okey lah. Cuma apa mekanisme untuk dia kontrol benda tu nanti. Let's say kalau benda yang balik kampung ni dia tak tahu pun dia carrier, tiba-tiba dia menjadi carrier dan menyebabkan orang kampung pula terkena. Itu cuma aku nak tahu apa mekanisme government untuk menangani isu ni. Itu je lah. Faham. Tapi aku rasa lah KKM yang di kalangan orang doktor pakar tu mesti dah fikir pasal benda-benda ni, dan dengan kolaborasi dengan MKN semua tu, mungkin dia orang akan guna app MySejahtera tu kena enhance lagi untuk tracking apa semua tu kan. So aku yakin lah dengan jemaah menteri dan cerdik pandai ni dah fikir pasal ni lah. Kita harap mudah-mudahan dengan allow-nya interstate ni akan membangunkan ekonomi, dan di samping tu kita semua menjaga yalah satu lagi ni lah, dua benda lah. Satu self awareness, sebab ada sebab kita kan stres kan sampai 3 bulan kita kena PKP kan. So that's why kita monitor berapa banyak kita punya number of orang impacted hari-hari kan. So bila dia makin reduce, maksudnya mungkin dari situ dia ukur kita punya awareness, kebersihan apa semua, cara distancing. Kalau tengok dulu mungkin ada setengah company, setengah kedai-kedai memang tak buat, so dia ada buat line. So mungkin lah masa first dulu dia implement agak sukar orang nak follow kan. So sekarang ni lebih kepada patuh SOP. Dan satu lagi dalam teks, sebab aku sempat baca teks kan, so dia bagi tahu ubat-ubatan di hospital kan dengan kelengkapan semua dah lebih bagus
baik daripada compare sebelum ni. Sebab dulu kan macam dia lebih study kan, macam mana contohnya bila pesakit ni datang, okey tiba-tiba ada ramai kan, so dia macam tak cukup benda ataupun ada benda-benda yang dalam perubatan yang tak ready. So bila dia dah study, ada banyak dia punya terms, konsep, dia punya trend dia, so dia orang dah tahu apa benda yang patut dibekalkan di hospital. So aku rasa benda tu dah, macam cakap, pihak kesihatan semua dia dah get ready lah, in case ada something benda ni boleh menular semula kan. Tapi still self awareness tu kita kena kekalkan. Kita lihat sisi kita duduk 3 bulan kan, so aku rasa mungkin in a way dia bagi kelonggaran ni, yalah sebab kita dah aware, dan dia bagi kita satu kelonggaran yang happy sikit lah untuk kita buat something yang sebab kita dah korbankan. Di samping tu kita pun masih dalam bulan Syawal lagi, masih lagi dalam mood raya lagi untuk pulang ke kampung. Bagi diskaun lah. Sebab rasa kita dah muhasabah, macam kita cakap tadi kan, 3 bulan kita muhasabah diri. So takkan kita tak fikir mak bapak kita yang, yelah walaupun tak sakit tapi umur kan, so macam-macam boleh ni. So takkan kita tak fikir kita nak balik rumah, kita mesti make sure kita basuh sebelum salam mak bapak kita. So mungkin lepas ni tak boleh cium pipi mungkin lah kan. So tu pula tengok macam parents aku, dia betul-betul ketat kawalan. So aku just cerita share masa raya pertama tu, aku ada 5 adik-beradik. So kita orang take turn datang. So sebab takut kan, walaupun yelah kita tahu raya kan, adik-beradik aku semua dekat sini, maksudnya tak tertakluk kepada rentas negeri, tapi contohnya aku sampai dan aku nak balik, abang aku akan datang. Tapi even aku salam parents aku pun dia tak nak cium pipi lah, maksudnya kita faham, kita akan takut kan. So kita make sure dah sampai rumah, anak-anak aku semua basuh tangan semua tu, baru pergi salam nenek dengan atuk dia. So mungkin kita dah ada kesedaran dan kita tahu lah langkah patut kita ambil. So dengan harapan lepas ni kita akan kekalkan benda sama dan kita akan betul-betul putuskan rangkaian COVID-19 ni. Okey, alhamdulillah. Mudah-mudahan mungkin sebelum just peringatan lah untuk yang nak balik kampung, jangan lupa untuk servis kereta, cek tayar semua, dan inilah baca doa naik kenderaan, kita sama doa untuk sampai ke destinasi. InsyaAllah kita selamat tiba hari ni kena start download lagu raya, letak dalam pendrive. Mungkin boleh play lagu balik kampung kan, untuk tapi tak ada copyright kan. Dia ada copyright, dia jam sikit kan. Nak buka tab sebelum kita akhiri ni, mungkin ada background. Okay. Takut nanti kan ada kena copyright, kena edit dia sikit. So ada apa lagi kita nak kupas lagi hari ni, ataupun kita boleh sambung untuk next video? Okey, untuk kali ni saya rasa itu je lah. Jadi yalah, semua hashtag kita jaga kita, Hang Sempoi Hang Sempoi Studio. So jaga diri, stay safe and make sure ikut SOP. Dan terima kasih pemerintah Malaysia mematuhi SOP, dan terima kasih juga pada Perdana Menteri kita dan juga Ketua Pengarah Kesihatan dan juga frontliners yang memang dalam bertugas lumus lah membantu kita. Terbaik. Alhamdulillah. Terima kasih rakyat Malaysia. Okey, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like. Mungkin sebelum tu boleh share besar sikit gambar aku tak? Sebelum aku stop recording. Macam mana? Tak apa. Okey. Okey, terima kasih Syaf, terima kasih Azri. Kita tamatkan recording untuk kali ni. Assalamualaikum. Sempoi. Assalamualaikum. Bye.